Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam ruangan pada kali ini iaitu iKelas bagi ekonomi STPM. Saya Cikgu Mazlan, guru ekonomi PTE Sekolah Menengah Kebangsaan Ailanas. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, pada kali ini cikgu akan menerangkan bagaimana kita nak menjawab tentang bab 5 iaitu bab yang berkaitan dengan perdagangan dan kewangan antarabangsa. Sebagaimana yang pelajar-pelajar maklum bahawa perdagangan dan kewangan antarabangsa ini merupakan satu tajuk yang merupakan tajuk ekonomi terbuka ataupun dipanggil sebagai open economy. Dan sebelum ini daripada bab 1 sampai bab 4 kita belajar berkaitan dengan ekonomi tertutup. Pada kali ini kita akan melihat sedikit berkaitan dengan perdagangan antarabangsa iaitu ekonomi terbuka yang melibatkan sebuah negara dengan negara yang lain dari segi konteks perdagangan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum kita meneruskan kepada agenda kita iaitu menerangkan bagaimana untuk menjawab soalan begini, lebih baik pelajar-pelajar kita imbas kembali tentang apakah tajuk-tajuk yang ada di dalam bab yang kelima. Yang pertamanya iaitu sebab wujud perdagangan antarabangsa. Di sini kita melihat banyak fakta-fakta yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa yang membolehkan perdagangan antarabangsa itu berlaku di antara satu negara dengan negara lain, berlaku di antara Malaysia dengan Thailand, berlaku di antara Malaysia dengan Singapura dan sebagainya. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum kita meneruskan kepada tajuk kita pada hari ini adalah lebih baik bagi pelajar-pelajar kita mengulang kaji semula apakah tajuk-tajuk yang ada di dalam bab yang kelima iaitu perdagangan dan kewangan antarabangsa. Tajuk yang pertama dalam perdagangan antarabangsa ialah sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Kenapa sesebuah negara perlu berdagang dengan negara yang lain untuk mencapai sesuatu perkara. Jadi di sini juga terdapat banyak fakta yang berkaitan dengan sebab wujud perdagangan antarabangsa. Begitu juga dalam tajuk ini ada sekatan-sekatan perdagangan antarabangsa. Yang kedua iaitu faedah yang diperolehi daripada perdagangan antarabangsa. Tapi dalam sini kita memfokus kepada faedah berbanding iaitu faedah yang wujud akibat daripada perdagangan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Tajuk yang ketiga di bawah perdagangan dan kewangan antarabangsa ini merupakan sekatan perdagangan. Sekatan perdagangan sama ada sekatan tarif ataupun sekatan yang berbentuk bukan tarif. Itu di bawah perdagangan antarabangsa, PAB yang kita kenali sebagai PAB. Kemudian yang seterusnya ialah tajuk yang keempat iaitu kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran asing dan penentuan kadar pertukaran asing. Di bawah tajuk kadar pertukaran asing ini, oleh kerana berlakunya perdagangan antarabangsa, dia akan melibatkan pembelian sama ada barang ataupun perkhidmatan daripada luar dengan menggunakan mata wang tertentu. Jadi di sini kalau kita biasanya negara-negara akan menggunakan mata wang antarabangsa yang lebih dikenali sebagai dolar Amerika, USD, untuk membeli barang dan perkhidmatan. Tajuk yang ketiga ialah berkaitan dengan imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran di mana segala butiran-butiran yang melibatkan perdagangan antarabangsa direkod dalam satu penyata, dalam satu penyata akaun yang melibatkan dipanggil sebagai imbangan pembayaran. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita lihat juga dari segi analisis soalan dalam bab 5. Dalam analisis soalan bab 5, khususnya saya mengambil di sini dalam bahagian B, iaitu berkaitan dengan soalan esei yang membawa kepada 10 markah. Boleh dikatakan memang setiap tahun soalan daripada perdagangan antarabangsa ini dikeluarkan dalam peperiksaan. Pelajar-pelajar sekalian. Baik, sebelum kita pergi kepada fokus soalan tajuk kita pada hari ini, kita lihat dulu bentuk-bentuk yang ditanya dalam peperiksaan berkaitan dengan bab yang kelima. Bentuk yang pertama iaitu berkaitan dengan konsep ataupun definisi. Konsep definisi yang diberitahu. Contohnya, soalan apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertukaran asing? Apakah yang dimaksudkan dengan
perdagangan antarabangsa, ataupun faedah mutlak ataupun faedah berbanding. Itu berbentuk konsep dan definisi. Yang kedua, yang berbentuk fakta, aplikasi dan konsep dan dasar. Untuk fakta, contohnya faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang mewujudkan perdagangan antarabangsa. Ataupun contoh, apakah sekatan-sekatan yang dilakukan oleh negara Malaysia ataupun sesebuah negara dalam perdagangan antarabangsa. Baik, soalan juga berkisar tentang jadual. Bagaimana kita soalan membentuk jadual. Sebagai contohnya, kalau soalan itu berkaitan dengan faedah berbanding, di mana kita perlu membuat ataupun membentuk jadual dalam menjawab soalan yang membawa kepada huraian dan juga kesimpulan. Dan yang ketiga berkaitan dengan yang keseterusnya, iaitu yang keempat, berkaitan dengan kelok. Pelajar-pelajar dikenaki melukis kelok untuk menjawab soalan. Biasanya soalan yang berkaitan dengan kelok ini merupakan soalan yang berkaitan dengan huraian kesan. Huraian kesan kepada sama ada kepada kadar tukaran asing ataupun perdagangan antarabangsa melibatkan tarif. Dan yang terakhirnya pengiraan. Soalan yang membentuk pengiraan itu biasanya di bahagian C. Dalam bahagian C, biasa soalan yang ditanya atau benda yang dikemukakan ialah perdagangan antarabangsa melibatkan kadar tukaran asing dan imbangan pembayaran. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, saya ingin memberi sedikit panduan berkaitan dengan fakta ataupun berkaitan dengan bagaimana kita nak menjawab dalam bahagian B sebelum kita pergi kepada seterusnya. Iaitu pertamanya kita melihat dari segi agihan markah. Dari agihan markah. Biasanya agihan markah bagi soalan ini biasanya 10 markah. 10 markah. Kalau soalan itu berbentuk fakta, maka satu fakta adalah untuk satu markah, kemudian huraian itu satu markah ataupun 2 markah huraian. Dan pelajar-pelajar sekalian, sekiranya pelajar menjawab melebihi daripada fakta yang dikehendaki, sebagai contohnya, pelajar soalan menginginkan 4 fakta, tetapi pelajar memberi 5 fakta. Okey. Sekiranya pelajar menjawab 5 fakta, semua fakta itu akan diambil kira ataupun akan diperiksa. Cuma dia akan memilih manakah fakta yang memberi markah terbaik kepada pelajar. Sebaliknya, sekiranya kalau soalan itu inginkan jawab 4 soalan, tapi pelajar menjawab 5 soalan, maka soalan yang kelima itu tidak akan diperiksalah. Maka sia-sialah. Jadi sebelum kalau menghantar skrip ataupun menghantar jawapan, pelajar pastikan dahulu soalan yang manakah yang agak-agak pelajar memberi jawapan ataupun memberi markah yang lebih banyak atau lebih banyak kepada pelajar. Kerana ini akan membantu pelajar. Pelajar harus ingat. Baik, bagi soalan yang berbentuk kelok, soalan yang berbentuk kelok, markah biasanya adalah 10, 8 ataupun 6 markah. Namun kebiasaannya, markah bagi kelok ni adalah 10 markah kebiasaannya untuk rajah dan kelok, di mana untuk rajah 2 markah dan huraian kepada rajah adalah sebanyak 8 markah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, saya sarankan pelajar menjawab dalam masa 12 ke 15 minit untuk satu soalan dalam bahagian fakta ini. Soalan bahagian esei bahagian B. Dan haruslah pelajar menetapkan masa yang betul-betul fix dengan jawapan ataupun penulisan pelajar-pelajar. Kerana apabila pelajar menjawab lebih daripada masa yang diperuntukkan, maka pelajar akan mengambil masa yang lain untuk menjawab. Jadi akan menyebabkan pelajar akan kekurangan masa untuk menjawab. Jadi sangat mudahlah untuk membantu pelajar menjawab soalan peperiksaan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, pada hari ini saya ingin menumpukan kepada satu tajuk, iaitu kadar pertukaran asing. Kita akan fokus kepada kadar pertukaran asing. Saya tidak nak fokus kepada perdagangan antarabangsa dan saya tak nak fokus kepada imbangan pembayaran. Kita nak fokus kepada kadar pertukaran asing. Kerana kadar pertukaran asing ataupun lebih kepada bab 5 ni boleh dikatakan bab yang agak sukar sikit kepada pelajar. Jadi bab ni saya pilih untuk membantu para pelajar dalam menjawab peperiksaan.
Jadi sebelum kita menjawab kadar pertukaran asing ini, kita kena tahulah kenapa apa faktor yang menyebabkan permintaan atau penawaran mata wang asing dan memberi kesan kepada ringgit Malaysia. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, soalan yang di sini ialah jelaskan 4 sebab ringgit Malaysia mendapat permintaan daripada rakyat Singapura. Seperti biasa, seperti yang telah saya maklumkan bahawa apa yang penting dalam kita menjawab peperiksaan ialah soalan ini kita tahu dahulu apakah kata kunci soalan tersebut. Di sini saya akan mengemukakan soalan yang berbentuk fakta dahulu. Soalan yang berbentuk fakta iaitu jelaskan 4 sebab ringgit Malaysia mendapat permintaan daripada rakyat Singapura. Jadi di sini kita kena tahu kata kunci soalan. Kata kunci soalannya ialah sebab permintaan ringgit Malaysia. Yang keduanya ialah permintaan ringgit oleh rakyat Singapura. Kenapa? Sebab kita nak menentukan sama ada ringgit ataupun dolar yang meningkat atau berkurang. Jadi di sini dalam menghurai fakta ada tiga benda atau 3 perkara yang perlu diambil berat dalam menjawab soalan yang berbentuk fakta. Yang pertama, fakta itu sendiri. Fakta yang pelajar beri masa menjawab. Yang kedua, huraian kepada fakta yang diberi. Dan yang ketiga, kesan kepada fakta yang diberi. Di sini kesan ini biasanya kesan itu sama bagi fakta-fakta yang seterusnya. Pelajar-pelajar yang sekalian. Baik, di sini saya memberi contoh kepada pelajar berkaitan dengan fakta, bagaimana menjawab soalan fakta. Pertama, sebagai contoh kita mengambil rakyat Malaysia membeli. Itu fakta. Rakyat Malaysia membeli atau mengimport barang dari rakyat Singapura. Maksudnya rakyat Singapura sebab permintaan ringgit Malaysia. Baik, rakyat Singapura membeli atau mengimport barang daripada Malaysia. Itu adalah fakta. Fakta di situ pelajar mendapat 1 markah. Pelajar mendapat 1 markah. Yang kedua, huraian kepada fakta tersebut. Kalau dilihat dari segi rajah, dari segi skrip itu, dari segi slide, barang mesti dibayar dalam mata wang ringgit Malaysia. Kenapa? Kerana rakyat Malaysia minta barang daripada Malaysia. Maka sewajarnya lah rakyat Singapura membayar dalam ringgit Malaysia. So, ringgit Malaysia akan diminta. Jadi di situ huraian kepada fakta. Kenapa minta ataupun import barang daripada Malaysia. Kemudian kesan kepada permintaan. Jadi di sini wujud kesan. Maka wujud permintaan terhadap ringgit. Saya rasa mudah untuk mendapat markah. 1 fakta, yang kedua huraian fakta, yang ketiga kesan kepada fakta tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, cuba kita lihat fakta yang kedua, iaitu rakyat Singapura membuat perjalanan ke Malaysia. Membuat perjalanan ke Malaysia. Rakyat Malaysia maksudnya datang ke Malaysia. Dia datang ke Malaysia ni buat apa? Semestinya ada beberapa perkara, benda yang dibuat oleh pelajar Malaysia, rakyat Singapura datang ke Malaysia. Yang pertamanya untuk melancong ataupun untuk perubatan ataupun untuk belajar. Jadi apabila mereka berada di Malaysia, sudah semestinya mereka akan menggunakan ringgit Malaysia untuk membuat perbelanjaan semasa di Malaysia. Jadi di sini perlu ringgit Malaysia untuk membuat perbelanjaan tersebut. Maka wujud permintaan. Pelajar-pelajar yang dikasihi, kalau kita lihat kesan daripada fakta 1 dan fakta 2 tadi sama, iaitu maka wujud permintaan terhadap ringgit Malaysia. Pelajar-pelajar sekalian, kita katakan bahawa kesan bagi soalan fakta ni lebih kurang sama bagi soalan-soalan yang berbentuk fakta yang lain. Di mana kesannya adalah satu sahaja, cuma fakta itu yang berlainan. Jadi mudah untuk mendapat markah kepada pelajar sekalian. Fakta yang ketiga, kita lihat fakta yang ketiga, rakyat Singapura membuat pelaburan di Malaysia ataupun syarikat-syarikat daripada Singapura datang ke Malaysia membuat pelaburan, membina kilang di Malaysia. Sudah semestinya apabila mereka datang ke Malaysia ini, mereka akan membuat perbelanjaan seperti mereka membeli hartanah. Dan hartanah itu akan dibayar dalam ringgit Malaysia sebab berada di Malaysia. Maka di situ wujudlah permintaan ringgit Malaysia. Mudah kan?
kesannya sama sahaja. Daripada fakta 1, fakta 2 dan fakta 3 sama, iaitu wujudnya. Sebab itu kita menjawab balik kepada soalan tadi, kenapa wujudnya permintaan ringgit Malaysia kepada daripada rakyat Singapura. Pelajar-pelajar, kita lihat pula fakta yang keempat, iaitu rakyat Singapura menghantar kiriman wang ataupun membuat bayaran pindahan semasa ke Malaysia. Membuat bayaran pindahan ataupun kiriman wang. Mana rakyat Singapura yang berada di Malaysia ataupun yang bekerja di Malaysia, ataupun mereka di Singapura membuat kiriman wang kepada mungkin saudara mara ataupun kepada rakyat Malaysia dalam bentuk ringgit Malaysia. Sebab yang akan menerimanya nanti ialah rakyat Malaysia. Jadi rakyat Malaysia ni akan menerima dalam ringgit Malaysia. Maka secara tak langsung rakyat Malaysia akan meminta ringgit Malaysia untuk membuat pembayaran tersebut. Jadi di sini wujudlah permintaan ringgit. Okey, fakta yang keempat. Fakta yang keempat iaitu rakyat Singapura, itu fakta yang keempat tadi. Fakta-fakta lain, tapi sebelum kita pergi kepada fakta lain, saya ini ingin menegaskan di sini. Kita melihat kepada soalan, jika soalan itu inginkan kepada 4 fakta, inginkan 4 fakta, tapi markahnya ada 10 markah. Maknanya di sini, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, satu fakta akan membawa 2 markah untuk huraian. Satu fakta akan membawa 2 markah untuk huraian. Maka 4 fakta dia akan jadi 12. Jadi 12 di situ dia akan buat 3, 3, 2, 2. Dia akan pilih mana yang terbaiklah akan diguna ataupun diambil kira dalam proses pengiraan markah. Okey, pelajar-pelajar. Fakta-fakta lain seperti rakyat Malaysia berspekulasi terhadap mata wang ringgit Malaysia. Kemudian rakyat Singapura membayar hutang kepada Malaysia. Mereka berhutang bayar kepada kerajaan Malaysia. Ataupun membeli perkhidmatan daripada Malaysia. Contohnya dia menggunakan perkapalan daripada Malaysia. Maka rakyat Singapura terpaksa meminta ringgit Malaysia untuk membuat pembayaran kepada rakyat Malaysia. Pelajar-pelajar. Kelemahan pelajar. Kita melihat dari segi kelemahan pelajar dalam membuat soalan berbentuk fakta di sini. Yang pertamanya, huraian tidak lengkap untuk 3 markah. Biasanya pelajar ni sama ada dia kehilangan bahagian kesan. Maknanya pelajar tidak menulis bahagian kesan. Maka pelajar akan kehilangan markah di situ. Ataupun pelajar tidak membuat huraian kepada fakta. Dari segi fakta, alhamdulillah pelajar boleh memberi fakta dengan sebaiknya. Cuma dari segi huraian di situ, pelajar lemah dalam menghurai dan lupa untuk membuat ataupun menyatakan kesan kepada soalan tersebut. Saya pelajar sekalian. Baik. Kali ini saya akan pergi kepada skop kita atau fokus kita yang kedua, iaitu berkaitan juga dengan kadar tukaran asing, iaitu bagaimana dalam kadar tukaran asing, kesan tukaran asing. Ini adalah melibatkan soalan yang berbentuk keluk. Soalan yang berbentuk keluk. Baik, dalam kadar tukaran asing di sini, ramai pelajar yang confused ataupun keliru tentang kadar pertukaran di sini. Baik, pelajar harus ingat apabila soalan itu ada RM per USD. Kadang-kadang kita jumpa juga USD sama ataupun bahagi dengan RM. Dia membawa maksud yang tersendiri di situ. Di sini ramai pelajar yang keliru. Baik, apabila RM per USD bermaksud nilai mata wang asing dinyatakan dalam mata wang Malaysia. Maksudnya, $1 sama dengan berapa ringgit Malaysia. Jadi, pelajar terkeliru. Ya, ataupun apabila USD per dengan RM dolar bermaksud ringgit Malaysia dinyatakan dalam mata wang asing. Contohnya, 1 RM ringgit tu sama dengan berapa dolar. Jadi, pelajar di sini confused. Tapi pelajar-pelajar harus ingat, pembelajaran kita lebih fokus kepada mata wang asing, iaitu 1 USD sama dengan berapa ringgit. Maksudnya, mata wang asing dinyatakan dalam mata wang tempatan. Baik, untuk menjawab soalan ini, saya kemukakan satu soalan, iaitu berbantukan gambar rajah pasaran pertukaran asing, RM per USD, terangkan kesan ke atas ringgit Malaysia sekiranya semakin ramai rakyat Amerika melancong ke Malaysia.
Sekiranya makin ramai rakyat Malaysia melancong. Baik, di sini kita lihat dulu, seperti biasa kita lihat dulu kata kunci soalan. Bagaimana kata kunci soalan? Yang kedua, kita melukis kelok. Dan yang ketiga, kita membuat huraian. Huraian, seperti biasa, huraian memerlukan satunya ialah pertamanya keseimbangan asal. Yang kedua, alihan kelok ataupun kebat. Yang ketiga ialah kesan dia, proses dia dan kemudian kesan dia. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Kita lihat di sini kata kunci soalan. Baik, kata kunci soalan. Apakah kata kunci bagi soalan ini? Okey, kata kunci bagi soalan ini ialah kadar terangkan. Okey, terangkan kesan ke atas ringgit Malaysia. Terangkan kesan ke atas ringgit Malaysia. Okey, yang kedua ialah rakyat Amerika melancong ke Malaysia. Kenapa penting rakyat Malaysia melancong ke Amerika? Sebab kita nak menentukan mata wang manakah yang terlibat dari segi pergerakan ataupun peralihan kelok. Baik, seterusnya. Kita lihat kepada kelok. Okay. Itu kata kunci soalan. Kata kunci soalan dia tadi tu. Gambar rajah pasaran tukar asing. Kesan ke atas ringgit Malaysia dan rakyat Malaysia. Baik, dalam melukis kelok seperti biasa, yang perlu kita lukis yang pertamanya ialah tentang paksi X dan paksi Y. Paksi X ialah melibatkan kuantiti ataupun kuantiti US dollar dan paksi Y ialah ringgit per USD, iaitu maksudnya kadar pertukaran. Kadar pertukaran. Bila kita melukislah iaitu yang pertamanya berkaitan dengan kelok asal. Kelok asal ni iaitu kelok permintaan wang asal, kelok permintaan kadar tukaran asing asal, kelok kadar tukaran ataupun penawaran mata wang asing asal iaitu SO, okey, yang bersilang. Itu yang asal. Kemudian dia akan berlaku, barulah kita melukis pergerakan kelok itu ke mana, sama ada ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi sekian. Kita lihat seterusnya, iaitu bagaimana kita nak menghurai tentang rajah tersebut. Okey, menghurai tentang rajah tersebut. Baik, yang pertama ialah huraian keseimbangan asal. Baik, keseimbangan asal berlaku seperti yang telah saya maklumkan, saya beritahu sebelum ini. Keseimbangan asal ada 2 poin. Ada 2 tempat untuk kita mendapat markah penuh, 2 markah. Iaitu keseimbangan asal berlaku apabila kelok D kosong bersilang dengan kelok S kosong. Kalau kita lihat di situ pada titik I kosong. Jadi di situ pelajar akan mendapat markah, iaitu apabila kelok D kosong bersilang dengan kelok S kosong. Dan pada kadar pertukaran USD 1 sama dengan RM3.60. Pelajar-pelajar sekalian, itu syarat untuk kita mendapat keseimbangan asal. Sayang, pelajar, kalau kita tidak membuat macam tu, kita kehilangan markah, 2 markah. Jadi di situ harus berhati-hati. Sebab ini akan memberi markah yang mudah kepada pelajar untuk menjawab soalan. Sebab itu saya selalu sarankan kepada pelajar supaya menjawab soalan yang berbentuk kelok. Kerana soalan yang berbentuk kelok ini, huraian kelok ini akan mudah untuk memberi markah kepada pelajar. Pelajar-pelajar sekalian. Seterusnya kita lihat kepada kebat ataupun alihan kelok. Okay? Kebat ataupun alihan kelok. Kita tengok. Kebat dia akan bermula apabila. Apabila ini kita rujuk kembali kepada soalan. Soalan tadi mengatakan kesan kepada kadar tukaran apabila peningkatan ataupun apabila ramai rakyat Amerika melancong ke Malaysia. Okey. Jadi apabila peningkatan rakyat Amerika melancong ke Malaysia menyebabkan rakyat Amerika yang ingin datang ke Malaysia, mereka perlu menawarkan dolar mereka untuk mendapatkan ringgit Malaysia. Sudah pastinya ini akan menyebabkan penawaran dolar akan meningkat. Okay, penawaran dolar akan meningkat. So, kelok penawaran dolar yang akan beralih dari S0 ke S1. S0 ke S1. Dia akan beralih di situ. Pelajar-pelajar sekalian, namun begitu, apa yang menjadi permasalahannya ialah
ramai pelajar yang keliru, dia akan membuat kelok permintaan yang akan beralih. Pelajar-pelajar harus ingat di sini. Di sini kita mengkaji tentang kadar tukaran asing, iaitu seperti yang saya maklumkan awal tadi ialah RM per USD bermaksud $1. Jadi di sini kita keutamaan kepada dolar. Tetapi kalaulah graf kita ataupun kelok kita itu USD per RM, maka kelok permintaan ringgit yang akan bertukar. Jadi di sini kita hanya fokus kepada RM per USD. Sudah semestinya kelok penawaran dolar yang akan beralih. So di situ kebat tadi satu, iaitu bila kebat peningkatan rakyat Amerika melancur ke Malaysia menyebabkan penawaran dolar Amerika bertambah. Itu kebat. Satu membawa kepada satu markah. Kemudian peralihan penawaran beralih ke kanan dari S0 ke S1. Itu satu markah. Tetapi kalau pelajar kata, oh penawaran wang beralih. Mata wang asing itu beralih dari S0 ke S1. Maksudnya beralih saja, maka tidak memberi markah kepada pelajar. Pelajar kena sebut dari S0 ke S1. Pelajar-pelajar sekian. Kemudian kita lihat, pada kadar pertukaran yang asal, ini satu lagi. Pada kadar pertukaran yang asal, proses dia, iaitu pada USD 1 sama dengan RM3.60. Maka berlaku lebihan penawaran dolar. Okay, sebesar E0A. E0A berlaku lebihan penawaran dolar. Apabila berlaku lebihan penawaran dolar itu akan menyebabkan dolar mengalami susut nilai. Okay, dolar mengalami susut nilai. Mana mata wang dolar itu akan turun. Baik. Seterusnya, proses ini akan berurusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik E1. Itu apabila kelok mata wang asing, penawaran mata wang asing S1 bersila dengan kelok D0. Okey. Okey, saya minta maaf sebab di dalam rajah tersebut saya tersilap type lah. Sepatutnya S ataupun D0 bukannya M0 ya. Baik, sila ambil perhatian di situ. Baik, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Baik, yang terakhirnya kesan apabila kita menghurai kelok tersebut. Kesannya apabila kadar pertukaran USD, iaitu pada tingkat kadar pertukaran yang baru, USD sama dengan RM3.30. Ini menunjukkan bahawa ringgit Malaysia mengalami naik nilai. Okay, ringgit Malaysia akan mengalami naik nilai. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, kita lihat sedikit berkaitan dengan apakah kecuaian yang sering pelajar lakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang berbentuk huraian kesan ataupun kelok ini. Yang pertamanya ialah salah taksiran peralihan kelok. Maksudnya tadi seperti yang saya telah jelaskan, kelok yang dilukis itu pelajar tu salah taksir. Pelajar menganggap kelok permintaan mata wang asing yang akan beralih, maka pelajar akan melukis kelok D. Jadi sini kena ingat bahawa RM per USD. Maknanya kita mengkaji dalam bentuk kadar tukaran asing mata wang asing. Baik, yang kedua, pelajar tidak ada kebat. Setengah-setengah pelajar menulis terus sahaja penawaran kelok akan beralih, kelok penawaran mata wang asing beralih. Maka satu markah pelajar hilang di situ, iaitu apabila penawaran wang mata wang asing meningkat. Baik, kemudian sebenarnya tidak ada pada kadar tukaran asal, iaitu pada 1 USD dolar sama dengan RM3.60. Pelajar tidak menghuraikan di situ. Maka bila tidak menghuraikan di situ, maka hilanglah satu markah. Dan yang terakhirnya ialah tertukarnya kesan. Maksudnya kesan daripada mengalami naik nilai, pelajar menulis turun nilai. Kenapa? Kerana kelok permintaan mata wang asing yang dilukis itu meningkat, maka kesan dia juga akan meningkat. Baik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, jadi itu adalah berkaitan dengan bagaimana kalau kita menghuraikan kelok, huraian kelok bagi soalan bab yang kelima berkaitan dengan kadar tukaran
asing. Jadi di sini pelajar haruslah lebih banyak mengkaji ataupun mengulang kaji berkaitan dengan bab yang kelima. Sebab bab yang kelima ini boleh dikatakan agak mencabar dari segi pemahaman kepada tajuk tersebut. Jadi pelajar haruslah membuat banyak latihan bersama dengan guru masing-masing dalam menjawab soalan ini. InsyaAllah segala usaha yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar akan membuahkan hasil dan insyaAllah akan dapat menjawab soalan yang berbentuk kadar ataupun bab yang kelima, kadar tukaran asing. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.